أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat ada malam ni. Pertamanya dan selama-lamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi ruang dan peluang kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menaruh, masih memanjangkan usia kita, dan yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita gerakkan hati kita, kita gerakkan anggota tubuh badan kita untuk nak menuju ke rumah Allah pada malam hari ini, iaitu untuk kita nak menunaikan suatu kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara kita sembahyang fardu maghrib secara berjamaah, dan sama-sama kita duduk, kita dengar, kita bincang, kita muzakarah, ataupun kita merealisasikan majlis ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita selawatkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah selaku insan, selaku manusia yang telah mengubah alam ini dengan izin Allah. Dahulu daripada alam jahiliyah, Allah mengutuskan seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah inilah menukar daripada alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Dahulu daripada alam membunuh anak perempuan, Allah mengutuskan seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah inilah juga, dan beliau menukar, mengubah alam daripada alam membunuh anak perempuan kepada alam membela anak perempuan. Dahulu daripada alam buta huruf, Allah mengutuskan seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah inilah juga untuk nak mengubah daripada alam buta huruf kepada alam mengenal huruf, dan begitulah seterusnya. Salam mujahid kepada arwah-arwah yang telah gugur di medan perjuangan, baik mereka berada di mana saja, di Syria, di Palestin, di Chechnya, di Fatoni, dan di tempat kita Malaysia.
Mereka ini mempunyai matlamat yang satu, iaitu demi menegakkan kalimatul haq, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebagai kuliah ganti kepada Ustaz Zul, malam ini saya akan bawa satu tajuk dalam surah Al-Mu'minun. Allah berfirman kepada kita, Allah bagi tahu kepada kita, Allah bagi peringatan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Allah ada janji kepada orang-orang yang beriman, mereka ini akan dapat keuntungan di dunia dan mereka ini akan dapat keuntungan di akhirat kelak. Iman yang bagaimana? Iman yang macam mana? Ya Allah kata beruntung, ya Allah kata berjaya, ya Allah kata dapat kemenangan. Itu iman yang sempurna. Iman yang sempurna akan dapat menguntungkan di dunia dan di akhirat. Keuntungan yang menjadi pribadi mukmin yang sejati. Sebab apa dia beruntung? Sebab dia menjadikan pribadi dia sebagai pribadi mukmin, tingkah laku mukmin, tingkah laku orang yang beriman. Dan dalam surah ini juga Allah berfirman kepada kita, ada beberapa golongan yang termasuk di dalam orang-orang yang berjaya ataupun orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sifat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang sebenarnya, orang-orang beriman yang sempurna? Tarikh iman semua kita dah tahu. Bagaimanakah orang yang beriman yang sebenar? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang dia. Inilah sifat orang mukmin, sifat orang yang beriman yang pertama sekali. Dan mereka inilah yang akan mewarisi, dan mereka inilah yang akan kekal di dalam syurga Firdaus. Yang pertama, sifat orang yang mukmin, sifat orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Itu sifat yang pertama yang Allah bagi tahu kepada kita. Kita nak jadi orang mukmin, kita nak jadi orang yang beriman, yang beruntung, yang pertama sekali kita mesti khusyuk dalam sembahyang kita. Hari ini berapa ramai orang sembahyang? Ramai sangat orang sembahyang, tetapi tak ramai sangat orang yang khusyuk dalam sembahyang. Bagaimanakah kita nak buat pengukuran atau buat apakah kayu pengukur kita dalam khusyuk ataupun tidak dalam sembahyang kita? Sebab Allah berfirman dalam surah, dalam ayat yang lain, yang bermaksud sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sembahyang dan sembahyang dia dapat mencegah daripada perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang maksiat. Itulah kayu pengukur kita. Kalau kita orang yang sembahyang tapi kekalkan dalam dosa lagi, kita masih kekal dalam maksiat lagi, bermakna sembahyang kita itu tak berapa nak khusyuk sangat.
Sebab khusyuk dalam sembahyang ni susah. Akak je takbir Allahu Akbar, macam-macam ingat. Yang 20 tahun lepas kita boleh ingat. Anak kunci hilang seminggu lepas dah baru ingat dalam sembahyang Allahu Akbar. Duduk belakang almari. Dan baru ingat. Lalu Imam Al-Ghazali menggariskan bagaimanakah kita nak mencapai kekhusyukan dalam sembahyang kita. Kata Imam Al-Ghazali, khusyuk dalam sembahyang ini ada 3 tahap, ada 3 tingkat. Sebab saya yakin tak semua orang nak khusyuk 100% dalam sembahyang ni. Kadang-kadang tu imam dia pun tak khusyuk. Kadang-kadang jadi imam Allahu Akbar, makmum kat belakang handphone bunyi, lagu Nustan pula tu, kocok kepala imam. Contoh tapi itu tak berlaku. Tapi contoh yang sekarang, kalau handphone lagu, tak ada lagu tring tak ada lah sekarang. Rama handphone lagu, macam-macam lagu. Macam mana kita nak khusyuk? Buatlah berapa tanda, berapa pun. Kadang-kadang saya jadi imam kat surau, kadang-kadang ayat yang kita baca kadang-kadang jadi tak jadi terlupa kadang-kadang sebab macam-macam lagu dalam handphone. Itu mengganggu kekhusyukan kita dalam sembahyang. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimanakah kita nak mendapat kekhusyukan dalam sembahyang? Yang pertama, Imam Al-Ghazali menggariskan tahap yang pertama, kita boleh gambarkan ayat yang kita baca ataupun imam baca. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh gambar. Ni kadang-kadang kita nak gambar macam mana? Ingat Fatihah sebab dengar orang baca ya. Imam baca hari-hari kita sembahyang, jadi ingat sendiri. Kadang-kadang bismillah tak tahu nak tulis macam mana. 2 minggu lepas, hari Sabtu saya try lah. Sebab saya muda lagi, saya try uji bakat imam muda, tapi tak lulu. Tapi nak ceritanya, step yang kedua ni dia suruh kita tulis. Dia suruh tulis, saya ingat soalan tu dia suruh tulis Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ada berapa ayat? Ayat yang kita selalu baca Qul huwallahu ni. 4 ayat. Ada seorang tepi saya tu hafiz. Dia hafiz Quran 30 juzuk, dia ingat. Tapi nak suruh tulis Qul huwallahu dia tak boleh tulis. Dia kata, saya ni ustaz, saya baca boleh lah, hafal boleh, tapi nak tulis tak boleh. Cuba awak gambar, kata dia. Tak boleh nak gambar ustaz, sebab saya lancar dengan mulut saya. Dia dijengok-jengok tengok saya punya. Ada orang jagalah. Orang kata tak boleh, jangan meniru. Kadang-kadang kita ni baca ingat mulut saja, tak pernah belajar pun Al-Quran. Kadang-kadang belajar yang masa umur 15 tahun dulu, sekarang berapa tahun? 50 tahun. Berapa lama tinggal Al-Quran? Kadang-kadang pegang juga jarang-jarang bulan puasa. Bagaimana kita nak gambar ayat tu kalau kita tak pernah tengok ayat? Kata Imam Ghazali, yang pertama sekali kita gambar ayat tu dan kita menghayati makna dia. Tu tahap yang pertama, tu tahap yang paling kuat dah tu. Kita dapat gambarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita tahu makna dia, dan kita dapat menghayati makna dia. Apakah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kalau kita kadang-kadang imam baca sedap, sedap imam ni baca, kadang-kadang tak tahu apa pun. Itu tahap yang pertama, mesti gambar, dapat gambaran dan kita boleh menghayati makna-makna dia.
Sebab tu kalau kita ada masa lapang lah, dah ambil lah seminggu sekali, sebulan sekali, kalau kita baca Al-Quran, kita tengok maksud dia tu, kita tengok. Lepas tu kita try, kita belajar tulis. Apabila kita tulis, kita akan gambar. Kita boleh gambar lagu ni macam ni, bismillah macam ni, ba depan, ingat kau sin depan, alhamdulillah macam ni, kita boleh gambar. Itu tahap yang pertama, itu pun tahap yang paling tinggi dah. Dan tahap yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tak boleh nak gambar ayat, kita boleh menghayati makna dia. Kalau kita tak boleh menghayati makna dia, kita boleh buat gambaran ayat yang imam baca ataupun kita baca, supaya hati kita ni terpaut dengan semayang kita, supaya hati kita ni tak lari, supaya hati kita ni tak lari. Ni semayang, tengah-tengah semayang ni ingat dah, sekejap lagi nak buat apa, sekejap lagi bola apa, dan sebagainya. Hati kita ni mudah sangat, hati kita ni sangat liar. Kalau hati kita tak berpaut dengan semayang ketika kita semayang, maka tak khusyuk lah. Dan orang yang tak khusyuk dalam semayang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang semayang ada juga orang yang masuk neraka. Neraka wel disediakan untuk orang yang semayang. Orang yang semayang macam mana? Orang yang lalai dalam sembahyangnya. Semayang pun masuk neraka juga. Kejam ke Allah? Allah tak kejam. Sebab Allah dah bagi masa dah kepada kita. Berapa lama dah Allah bagi masa kepada kita supaya kita belajar, supaya kita boleh kawal hati kita. Kalau kita semayang tapi masuk neraka juga, tak bezalah. Kalau yang kedua tadi, kalau kita tak boleh nak gambar ayat, kita boleh menghayati makna dia. Ataupun kalau kita tak boleh menghayati makna dia, kita boleh gambaran ayat tu. Pilih salah satu. Dan yang ketiga, yang paling senang sekali, kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling senang sekali, yang ketiga, daripada kita takbir kadang-kadang, masa takbir tu je ingat Allahu Akbar, ingat sekejap, aku tengah semayang ni. Lepas pada takbir, daripada imam baca Fatihah hingga nak salam, kadang-kadang lalai hati kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok orang depan kita ni baju macam-macam, tu kita baca, ada dengan nama, ada dengan peta, tapi tak apa, kita kena kawal hati kita. Kata Imam Ghazali, sebelum kita nak bagi salam tu, kita niatlah. Sebelum kita nak bagi salam pertama, kita niatlah, ya Allah, ya Tuhan aku, semua yang aku lalai dalam sembahyang tadi, kembalilah kepadamu. Itu dah dapat kekhusyukan dalam sembahyang kita. Walaupun tahap yang paling rendah sekali, tapi syarat yang kita dapat khusyuk dalam sembahyang kita. Susah kita nak khusyuk dalam sembahyang, bukan benda yang senang. Sebab sembahyang ni terbagi kepada dua bentuk, dan kedua-dua bentuk ini mesti sempurna. Yang pertama, bentuk luaran kita, rukun kita, bacaan kita mesti sempurna. Dan yang kedua, bentuk dalaman kita, hati kita. Kalau semayang luaran saja kita semayang, tapi hati kita tak semayang, hati kita tak duduk dengan kita ketika kita semayang, maka tak berguna. Sebab dia mesti ada kedua-dua ni, mesti ada kedua-dua ni. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Muniyatul Musalli, kalaulah kita semayang luaran sempurna, tapi dalaman kita tak ada, hati kita tak ada, seperti kita hadiahkan bangkai atau mayat kepada raja.
Kita hadiahkan mayat, kita hadiahkan bangkai kepada gajah. Begitu juga kita semayang kita dengan Allah. Mayat tadi tak boleh buat apa-apa. Walaupun dia ada tangan, dia ada telinga, dia ada mata, dia ada hidung, tapi dia tak boleh buat apa. Begitu juga dengan semayang kita. Walaupun cukup rukun dia, sempurna bacaan dia, tetapi hati kita tak terikat, tak terpaut dengan semayang, maka tak bergunalah semayang kita. Itu syarat yang pertama, nak menjadi orang beriman yang sempurna, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang dapat kemenangan, yang berjaya, yang dapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, sembahyang dia mesti khusyuk. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan yang kedua, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang kedua, nak menjadi orang mukmin, orang beriman yang berjaya, orang mukmin, orang Islam yang sejati. Yang kedua, dia mesti jauhi, hindari ataupun lari daripada perbuatan dan percakapan, perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Percakapan dan perbuatan yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkataan ialah sedikit dan bermanfaat. Sebaik-baik perkataan yang sedikit tetapi bermanfaat. Bukan tak bagi bercakap langsung. Nanti balik kuliah ni senyap, jadi orang pun diam. Bini tanya, kenapa diam bang? Oh, malam ni dengan kuliah Ustaz Saifuddin, tak bagi bercakap. Bukan. Kita mesti jaga percakapan kita, kita mesti jaga perbuatan kita. Jangan sebabkan perkataan kita boleh melalaikan kita daripada Allah. Jangan sebab perbuatan kita boleh kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu meliputi perkataan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna, serta perhatian dan perasaan yang tidak berguna. Termasuk juga perhatian kita, penglihatan kita, perasaan kita. Ada perasaan hasad dengki, ada perasaan yang boleh menimbulkan fitnah. Mulut kita ini buat fitnah, telinga kita ini dengar benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap malam duk dengar orang fitnah. Lebih baik kita duduk kat masjid dengan tazkirah. Jangan sebab perbuatan kita dan perkataan kita dan pendengaran kita yang Allah kurniakan kepada kita, kita menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Junaid, bagaimanakah tanda orang itu bersyukur kepada Allah? Orang yang bersyukur kepada Allah, dia guna nikmat yang Allah bagi kepada dia. Dia guna nikmat yang Allah bagi kepada dia, bukan jalan untuk nak derhaka kepada Allah. Allah bagi tangan kepada dia, dia tidak guna tangan ini untuk nak menderhaka Allah. Allah bagi mulut kepada dia, dia tak guna mulut yang Allah bagi kepada dia ini untuk nak derhaka kepada Allah, untuk nak menyebarkan fitnah, untuk nak buka aib orang, untuk nak bergaduh dan sebagainya. Dia guna nikmat yang Allah bagi kepada dia dengan jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah.
Hari ni kita berasa kita ni hebat. Bangun pagi kita boleh bangun pagi, boleh guna nikmat yang Allah bagi kepada kita, sedangkan kita tak terima kasih pun kepada Allah. Kita tak bersyukur pun kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita lupa bila masa saja Allah boleh tarik nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita ingat kaki yang kita guna, yang kita berjalan ni akan kita guna selama-lamanya. Kadang-kadang kita ingat telinga yang kita dapat dengar hari ni, kadang-kadang kita ingat telinga yang kita dapat dengar hari ni kita boleh guna selama-lamanya. Kita tak ingat bila masa Allah akan tarik nikmat yang Allah bagi kepada kita. Itu yang kedua, nak menjadi orang mukmin, orang Islam yang berjaya, dia mesti hindar, dia mesti jauh daripada perkataan dan perbuatan dan pendengaran dan perasaan. Perasaan yang buruk, yang jauh, yang membuatkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina hum lidzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Sifat orang mukmin yang ketiga, orang mukmin yang akan berjaya di dunia dan di akhirat, itu orang yang menunaikan zakat. Hal ini mereka tunaikan setelah mereka menghadap Allah dan berpalingnya mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Sebab apa Allah perintahkan kita supaya kita menunaikan zakat. Allah nak suruh kita cinta kepada Allah lebih daripada kita cinta kepada dunia. Allah nak suruh kita cinta kepada Dia lebih daripada kita cinta kepada harta benda, lebih daripada duit yang kita punya, lebih daripada harta-harta yang kita miliki. Cukup masa dia, cukup haul dia, cukup nisab dia, kena keluarkan zakat. Bagaimana kita tengok kisah Qarun, sebab dia enggan mengeluarkan zakat sehingga dia ditelan oleh bumi. Sebab sikit je, sebab mengeluarkan zakat. Itulah sifat orang mukmin yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga. Dan yang keempat kata Allah SWT, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga